بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mula belajar usul qiraat al-Imam Ibn Katsir daripada Tariq Asy-Syatibiyah. Imam Ibn Katsir adalah salah satu daripada Imam Qira'a Ashra. Kita adalah Qurra al-Ashara. Qiraat 10 adalah kita adalah Imam Nafi', Imam Ibn Katsir, Imam Abu Amr al-Basri, Imam Ibn Amir al-Syami, Imam Asim al-Kufi, Imam Hamzah, dan juga Imam Kisai. Ini adalah dipanggil Qurra' Sab'ah. Kemudian kita adalah 3 qiraat lagi, adalah Imam Abu Ja'far dan Yaqub Al-Hadrami dan Khalaf Al-Bazzar. Ini kira 10 qiraat. Maknanya kita setiap satu qiraat ada 2 rawi, ada 2 orang riwayat punya. Nafi' ada Qalun, Warsh, Ibn Katsir, Bazzi, Hanbal dan sebagainya. Seperti ini, setiap satu riwayat ada 2 pada qiraat ini. InsyaAllah kita akan ambil Al-Qari' Al-Thani ataupun qiraat yang kedua, iaitu qiraat Ibn Katsir. Qiraat Ibn Katsir. Siapa yang tertibkan seperti ini? Nafi', Ibn Katsir, Abu Amr. Kenapa yang susunkan seperti itu? Adalah susunan Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Ini mengikut pada kita belajar daripada Tariq Syatibiyah. Jadi Imam Syatibi disusunkan seperti itu. Imam Ibn Katsir nombor 2. Naam. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, apa namanya? Imam Ibn Katsir dibagi nama Abu Ma'bad Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Zazan Ibn Fayruz bin Hurmuz Al-Makki. Dia adalah daripada Makkah. Nah, dia adalah dipanggil Al-Makki, adalah Imam Ibn Katsir. Di tarikh lahir adalah wulida sanad 45 Hijrah, dilahir pada tahun 45 untuk Hijrah. Meninggal pada tahun 120 Hijrah. Maknanya Masya Allah dia hidup lebih kurang dalam 85 tahun kan? Ayuh. 85 tahun lebih kurang. 6. Ustazah dengar saya? Halo? Dengar insya-Allah Syekh. Dengar. Saya dengar Okey. insya-Allah. 6. Adalah untuknya 2 rawi. Apa maksud rawi? Yani orang yang ambil qiraah ini daripadanya. Adakah hanya Imam Ibn Katsir dia menajar 2 orang sahaja? Tidak. Ini adalah dipilihkan untuknya 2 riwayat, 2 rawi yang dipilihkan daripada semua pelajar-pelajarnya. Naam. Yang diambil mana diambilkan 2 rawi untuknya, iaitu Al-Bazzi dan Qumbul. Dan pada susunan siapa yang susunkan itu adalah juga qaul badannya, tapi sekarang mengikut pada Tariq Asy-Syatibiyah, orang yang riwayatkan qiraat Ibn Katsir itu adalah Al-Bazzi dan Qumbul. Imam Ibn Katsir, bagaimana sanadnya sampai pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Ibn Katsir dia ambil pada Abdullah bin Sa'ib, dan Abdullah bin Sa'ib ambil pada Mujahid bin Jabr, dan dia ambil pada Dirbas Maula Ibn Abbas, dia ambil pada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian diambil pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kemudian diambil pada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, sampai pada kemudian ambil daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikira ni isnad Ibn Katsir sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Rawiya Imam Ibn Katsir, orang yang riwayatkan qiraat Ibn Katsir, kita kata siapa? Ada 2. Adalah Imam Bazzi dan Qumbul. Yang pertama Imam Bazzi, Al-Imam Al-Bazzi. Ini kira rawi yang pertama untuk Imam Ibn Katsir. Nah, Al-Imam Al-Bazzi, siapa namanya? Abu Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Qasim bin Nafi' bin Abi Bazzah. Naam.
dia panggil Al-Bazzi, diringkaskan namanya Al-Bazzi bin Abi Bazza, dipanggilkan Al-Bazzi. Tarikh lahirnya pada 170 Hijrah, tarikh wafatnya pada 250 Hijrah. Gurunya, maknanya Syekh Imam Bazzi hidup berapa tahun? Hampir 80 tahun. Masya Allah. 80 tahun. Gurunya adalah Abu Muhammad Abdullah, Naam Abdullah bin Kathir Al-Bazzi, Al-Makki, afwan, bin Kathir Al-Makki. Yani itu adalah nama siapa? Ini nama Ibn Kathir. Nah, sanadnya Al-Bazzi diambil pada Shibl bin Abad, diambil pada Ibn Kathir. Tapi macam mana tu? Tadi kata dia ambil pelajar yang ambil pada Ibn Kathir. Dia ambil melalui pada wasitah. Maksudnya ada seorang di antaranya, di antara Imam Ibn Kathir dan Imam Al-Bazzi. Ni Imam Ibn Kathir, ni Imam Al-Bazzi. Di antaranya adalah Shibl bin Abad. Ataupun Abad. Nah, dia ada di antaranya seorang. Itu adalah dipanggilkan pilihan, sebab itu adalah dia pilih Imam Bazzi, itu adalah ambil riwayat Ibn Kathir. Tak syarat dia ambil badannya terus, mungkin ada wasitah di antaranya, ada seorang di antaranya. Dan an Mujahid bin Jabir, an Ibn Kathir, an Mujahid bin Jabir, sampai kemudian an Ibn Abbas, an Ubay bin Ka'ab, an Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah riwayat Al-Bazzi. Kemudian kalau riwayat Naam, Imam Qumbul, kalau Imam Qumbul namanya Abu Amr Muhammad bin Abdul Rahman bin Khalid bin Muhammad bin Sa'id bin Jarjah Al-Akhzumi, maulahum Makki, juga dia dari Makkah. Tarikh lahirnya adalah pada tahun 195 Hijrah. Tarikh wafatnya pada tahun 291 Hijrah. Gurunya Abu Muhammad Abdullah bin Kathir Al-Makki. Naam, ini adalah nama Imam Ibn Kathir. Kalau kita tengok pada tahun ni 195, tahun 291. Maknanya dia hidup 96 tahun lebih kurang, kan? Ya, betul. 96 tahun, Masya Allah dia hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Naam. Sanadnya Imam Qumbul dia ambil, cuba tengok berapa jauh ada di antaranya dengan Imam Ibn Kathir. Ada Imam Qumbul, di antaranya ada 3 orang. Imam Qumbul adalah Ahmad bin Umar Al-Qawas, Abu Al-Ikhrid, Wahb bin Wadih, Ismail bin Qasid. Kemudian Imam Ibn Kathir an Mujahid an Abbas an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu an Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antaranya lebih pada 1 orang. Seterusnya adalah sebahagian daripada istilah ataupun perkataan-perkataan dalam riwayat ini. Kita dalam riwayat Al-Quran ataupun dalam ilmu qiraat, kita ada usul, ada farsh. Ada usul, ada farsh. Apa maksud usul? Macam usul boleh kata macam kaedah asas. Al-farsh itu adalah khas pada beberapa perkataan. Khas pada perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Maksud berbezaan pada cara bacaan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran. Tapi usul itu adalah kaedah yang khas bagi imam itu. Seperti panjang, pendek, berapa dia baca panjang, berapa dia baca pendek, itu panggil usul. Tapi maksudnya akan sama di seluruh Quran dari awal sampai akhir usul itu. Tapi kalau farshul huruf adalah pada perkataan di dalam Al-Quran. Maksud ada perkataan-perkataan yang dalam Al-Quran itu bagaimana imam itu dia baca, itu maksud kita pada farshul huruf. Usul qira'ah untuk ustazah kami, usul qira'ah adalah tak susah. Dia akan jadi last, dia akan jadi seperti mana belajar kaedah tajwid. Hukum idgham, hukum iqlab, hukum ikhfa. Nanti lama-lama akan macam dah hafal dah, tak salah. Tapi farshul huruf itu adalah yang benda yang susah nak ingatkan semua. Bagaimana Imam Ibn Kathir contoh dia baca kalimah ini dalam Al-Quran, di surah ini bagaimana dibaca dan sebagainya. Farshul huruf perlu pada kita banyak hafal. Usul boleh kata dah hafal awal-awal, lepas tu dah samalah seluruh Quran, insyaAllah. Kita ada juga di antara istilah ataupun kata-kata tentang ilmu qiraat adalah tashil dan juga adalah tashil ma'idkhal. Apa maksud pada tashil?
Tashil, ingatkan kita belajar dalam riwayat Hafs perkataan a'jamiyun wa arabi, a'jamiyun wa arabi, dia ini adalah panggil tashil, maknanya hamzah dibaca dengan apa, dengan tashil di antara hamzah dan alif. Dia tak dibaca di antara hamzah dan alif. Kalau tashil ma'a idkhal, apa maksud tashil ma'a idkhal? Maknanya dia baca ada dua hamzah, hamzah yang kedua dia baca dengan tashil tapi serta masukkan alif di antaranya. Contoh anzartahum dia baca contohnya anzartahum, anzartahum, dibaca apa contoh di tashil yang kedua serta masukkan alif. Itu maksud tashil ma'a idkhal. Kalau tashil sahaja itu maknanya dibaca hamzah yang kedua dengan tashil di antara hamzah dan alif. Kalau tashil ma'a idkhal maknanya dibaca hamzah yang kedua dengan tashil di antara hamzah dan alif serta masukkan di antara dua hamzah itu masukkan alif. Anzartahum, nanti insya-Allah akan lalu dengan kita tentang kaedah ini. Seterusnya kita ada istilah ibdal. Apa maksud ibdal? Ibdal adalah tukar hamzah kepada huruf mad yang sejenis pada harakat yang sebelumnya. Kalau fatah, apa maksud fatah? Maknanya disebutkan dengan alif, dengan fathah tanpa imalah, tanpa taklil, tak ada imalah tanpa taklil. Apa maksud imalah? Macam contohnya kita kata wadduhi, afwan, wadduhi, ini imalah. Wadduhi taklil. Wadduha, ha, itu adalah fathah. Kalau kita sebut fathah maknanya tak ada imalah langsung. Baik. Kemudian taklil. Taklil ini yang tadi saya sebut. Contohnya wadduhi, itu taklil. Wadduhi, ini adalah apa? Imalah. Nah, kalau taklil ia adalah sebut huruf di antara fathah dan imalah. ويطلق عليه imalah صغرى. Maknanya kalau imalah, kalau dia macam ni. Oh, sorry. Kita ada dua. Okey, lebih kurang lah, minta maaf lah saya lukis tu. Tapi insya-Allah boleh. Kita ada ni, ada alif. Ini ada ya. Okey. Kalau imalah, sini imalah. Sini adalah imalah. Ini adalah taklil. Ini adalah alif, huruf alif. Kalau imalah dia adalah dekat pada ya. Dia dekat pada ya, bukan dia tengah-tengah, bukan tengah-tengah. Dia adalah dekat pada ya, hampir pada ya. Contoh wadduhi, kalau taklil dia di antara alif dan imalah. Ya, bapa sekejap. Bapa ada kelas, bapa ada kelas. Okey, baik. Dia di antara apa? Di antara alif dan imalah. Itu adalah taklil. Wadduhi. Kalau imalah, wadduhi, dekat sini. Kalau taklil, wadduhi, itu adalah tentang taklil dan imalah. Ini istilah untuk ilmu qiraat, perlu kita untuk tahu juga, sebab nanti insya-Allah kita akan guna di masa kita belajar qiraat, semua qiraat insya-Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maaf Syekh, saya tak dapat bezakan. He adalah imalah, he adalah imalah, kemudian he
Saya tak dapat bezakan, Cik. Wadduhi, he, itu adalah taklid. Imalah. Oh, Taklid. Macam mana disebut X-ray? Itu X-ray apa? adalah imalah. Imalah. Wadduhi, he, di tengah-tengah. Di antara imalah dan alif. Itu panggil taklid. He, 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 itu He. hampir pada ya, itu panggil imalah. He, di antara ya dan di antara imalah dan alif, itu panggil taklid. He, he, imalah. He, taklid. Baik, baik. Okey? InsyaAllah. Okey. Baik. Seterusnya adalah kita ada naql. Ada bikhulfin an. Istilah-istilah ni di masa kita belajar ilmu qiraat, sebab Quran yang akan pegang semua dalam bahasa Arab. Jadi perlu kita apa panggil tahu istilah-istilah ni supaya mudah nak guna. Kalau kita kata naql, apa maksud naql? Naql adalah naql harakat al-hamzah ila sakin alladhi qablaha ma'a hazf al-hamzah. Al-ana, alana contohnya. Alana, al-ana, alana contoh dipanggil, dia ambil harakat hamzah itu kepada huruf yang sebelumnya. Jadi al-ana, al-a, hamzah fathah, diambil fathah itu kepada huruf lam, jadi alana. Macam contohnya. Itu panggil apa? Panggil naql. Bikhulfin an, apa maksud bikhulfin an? Maknanya adalah untuk rawi itu pada kalimah ini ada dua wajah. Dia boleh baca dengan dua cara. Itu maksud bikhulfin an. Maknanya pada kalimah ini ada dua cara bacaan. Itu maksud bikhulfin an. Yani boleh baca dengan wajah ini, cara ini ataupun cara ini. Itu maksudnya bikhulfin an. Kemudian untuk hukum isti'adzah dan basmalah, isti'adzah tidak ada khilaf untuk qurra semua qari-qari adalah la khilaf bain al-qurra fi isbat al-isti'adzah fi bidayat al-qira'ah wa mawatin al-jahr wal ikhfa' kal Imam Hafs. Dia seperti Imam Hafs untuk isti'adzah baca a'udzubillah awal nak mula, dibaca dengan cara contohnya kuat. Kalau kita dalam majlis mengaji, dalam solat kita baca dalam keadaan apa suara perlahan. Seperti Imam Hafs tidak ada khilaf tentangnya. Basmalah untuk Bismillahirrahmanirrahim, يتفق الإمام ابن كثير مع الإمام حفص في بيان في الفصل بين السورتين. يعني bagaimana Imam Hafs dia ada untuk di antara dua surah untuk Bismillah? Tahu tak Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau sambung kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq. Macam mana nak sambung di antara dua surah serta Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Sambung akhir surah, awal surah dengan Bismillah. Macam mana? Ada berapa keadaan? Ada 3. Kalau ikutkan pada perkiraan ada 4. Tapi 3 boleh, 1 tak boleh. Macam mana itu? Yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti, ambil nafas macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini adalah panggil qat'ul jami' atau potong semua. Kemudian waslul jami', sambung semua akhir surah. Bismillah dengan awal surah. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini waslul jami', sambung semua. Yang ketiga adalah waslul awal bisani wa qat'as salis. Sambung akhir surah dengan qat'ul awal wa waslul sani bisalis. Berhenti di akhir surah. Sambung Bismillah dengan awal surah baru. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini sudah jadi berapa wajah ataupun berapa cara? 3. Sekarang tinggal yang keempat. Apa yang keempat? Iaitu sambung akhir surah dengan Bismillah, kemudian berhenti, kemudian mula awal surah.
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Ini tak boleh baca. Kenapa yang keempat ini tak boleh baca? Dia kata hatta la yatawahham as-sami' bi anna al-basmalah min akhir surah al-ula. Wa li anna al-basmalah hiya takun fi awal surah faqat. Sebab untuk orang yang dengar tak ingat bismillah itu pada akhir surah yang pertama. Yang kedua adalah sebab tempat basmalah itu di awal surah sahaja, bukan di akhir surah. Jelas Ustazah? Jelas insya-Allah. Jadi Nah, ini Syekh berapa tadi cara? Ada 3 sahaja. Dalam buku yang tajwid nombor Akmali yang baru print ada benda tu. yang nombor 2 tadi Syekh, sambung semua Syekh panggil wasal Waslul jami'. jami'. Waslul Yang jami'. potong semua tadi apa nama dia? Qat'ul jami'. Wasal jami'. Okey. Okey. yang ketiga wasl qat' al-awwal wasl al-thani bis-salis. Potong yang pertama maksud akhir surah, sambung awal surah, sambung bismillah dengan awal surah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sambung akhir surah dengan bismillah, kemudian berhenti, kemudian mula awal surah. Itu yang tak boleh. Okey? Baik. Kemudian Okey. ada masa ke? Boleh ke atau macam mana? Minta maaf untuk masa. Lagi 10 minit Syekh, maaf, mikrofon tutup. Lagi 10 minit insya-Allah boleh? Boleh insya-Allah. Baik. Al-khilaf بين الإمام حفص والإمام ابن كثير في هذا الباب يتلخص في أمرين. Untuk hukum mad, mazhab Imam Ibn Kathir untuk hukum mad, khilaf di antara Imam Hafs dan Imam Ibn Kathir adalah dua benda. مذهب الإمام ابن كثير في المد والقصر adalah منفصل. Kalau mad jaiz منفصل berapa harakat? 2 harakat sahaja. Ibn Kathir mad muttasil 4 harakat sahaja. Nah, dan seperti mad munfasil itu, mad jaiz munfasil, mad sila kubra, samalah dibaca dengan 2 harakat sahaja. Dia tak baca dengan 4. Okey Ustazah? Baik, ya. Jadi Imam Hafs, Imam Ibn Kathir dibaca dengan 2 harakat. Mad jaiz munfasil dibaca dengan berapa harakat? 2 harakat. Kemudian Imam Ibn Kathir dia adalah mimul jama'. Mimul jama'. Apa maksud mimul jama'? Mim yang menunjukkan untuk ramai-ramai. Macam alaihim, ma'akum, kuntum. Itu adalah mim yang di hujung untuk menunjukkan untuk ramai-ramai. Contohnya, kalau kita kata akaltu, saya makan. Akalti, anti makan. Akaltum, mim yang di hujung itu menunjukkan untuk ramai-ramai. Kamu semua sudah makan. Itu mim yang di hujung panggil mimul jama'. Mim yang menunjukkan untuk ramai. Okey, itu maksud mimul jama'. Apa maksud mimul jama'? Hiya mim zaidah tadullu ala jam'il mudzakkar. Ini mim yang menunjukkan untuk apa? Untuk ramai-ramai, untuk mudzakkar. Wa yasbuqha ahad al-huruf, dan ada sebelumnya adalah beberapa huruf, iaitu ha ataupun kaf ataupun ta. Biasanya itu mimul jama' ada sebelumnya salah satu ada huruf ini, ha atau kaf atau ta. Baik. Contoh alaihim, ma'akum, kuntum, itu mim yang di hujung tu panggil mim al-jama'. Baik. Apa hukum mim al-jama' itu? Madhab al-Imam Ibn Kathir fi mim al-jama' adalah qara'a al-Imam Ibn Kathir bi dhammi mim al-jama' wa silatiha bi waw maddiyah ma'al qasr. Dia adalah baca mim itu dengan baris depan serta waw mad ada selepasnya, panjang 2 harakat. Mana-mana tempatnya? Adakah jika ada sebelumnya hamzah ataupun tak ada selepasnya hamzah? Dia baca dengan mim baris depan serta selepasnya waw. Waw kecil. Waw dibaca dengan 2 harakat. Contoh, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Contoh, ma'akumu innama, dia baca ma'akum innama, dibaca apa? Ma'akumu innama, dibaca dengan apa? Mim itu sambung dengan mim baris depan dan selepasnya ada waw.
Macam ingatkan pada surah Fatihah, suratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Dibaca seperti itu dengan panjang dua harakat. Ini adalah panggil mim al-jama'. Hmm. Baik. Allahumma salli alaika ya sayyidina Rasulullah. Maksudnya Syekh dalam Al-Quran nanti dia takkan tunjukkan ini. Dalam Al-Quran untuk Ibnu Katsir. Dia takkan apa? Dia takkan tunjukkan yang baris yang waw kecil ni semua tak ada. Saya kena baca sendiri. Tak, ada. Quran biasanya yang Quran dah siap, sudah tulis benda tu. Semua dah tulis. Oh, okey. Hanya kita belajar kaedah ini sebab saya nak ustazah banyak pada orang minta maaf. Banyak pada orang ambil Quran sudah siap, itu riwayat Ibn Katsir. Jadi dia baca lah. Lepas tu macam kalau dia tak pegang Quran tak tahu baca. Jadi benda ini elok kalau ustazah macam contohnya ambil Quran kosong, ustazah tulis sendiri. Kalau nak lagi ingat, lagi bagus, tulis sendiri. Tapi kalau rasa tak ada masa, rasa macam tak boleh nak buat benda tu, tak apa. Baca terus dari Quran Ibn Katsir pun boleh. Mungkin saya akan buat begitu. Cuba buat walaupun satu juzuk, ustazah tulis. Mungkin saya akan buat begitu sebab ya. Saya dulu waktu belajar dengan guru saya, Allahyarham, Syekh Abdul Majid Melawi, saya tulis sendiri. Saya tulis awal-awal, tulis semua tulis. Quran saya qiraat pun macam contoh ni mushaf qiraat. Saya belajar dulu dengan guru saya. Semua adalah macam ada tanda-tanda macam tahu nampak tak? Macam contoh ada cunting, tanda-tanda. Saya buat macam tu. Saya letak tanda mana nak berhenti, mana nak sambung, mana mesti macam tu. Baru kita macam apa panggil mudahlah nak ingat mana berhenti, mana sambung. Saya belajar tengok. Macam contoh saya tulis dekat bawah, tulis macam mana sambung. Saya rasa dengan cara belajar macam tu lebih baik. Macam contohnya, dalam page ini saya apa panggil tulis nombor 1, 2, 3, mana yang orang baca pertama, mana orang baca kedua. Tulis benda-benda itu. Semua lah macam tu. Jadi benda ni akan membantu ustazah macam terpulang pada ustazah macam ada orang rasa benda dah siap dah buat apa lah dia nak tulis. Macam boleh tak tulis tak ada masalah, tapi kalau nak ingatkan usul, sebab apa benda usul ini apa maksud usul? Usul ada sekejap ya. Usul tadi Syekh kata yang asas. Faedah asas tak berubah. Dari awal Quran sampai akhir Quran sama. Itu panggil usul. Jadi usul ini macam tak perlu tulis. Sebab apa? Sebab sudah akan berulang banyak. Tapi ada orang dia tulis, dia cepat ingat. Ada orang tak tulis, jadi dia macam lupa-lupa, selalu lupa-lupa. Jadi benda ini adalah usul. Sepatutnya orang pada usul tak salah. Tapi pada farshul huruf mungkin orang lupa. Sebab itu benda susah nak ingatkan semua farshul huruf. Farshul huruf maknanya kalimah-kalimah khilaf. Baik. Jadi itu benda ni macam susah nak ingatkan semua semua macam mana cara bacaannya. Sebab benda ni macam contoh orang yang belajar qiraat, dia akan hafal matan. Maksud hafal ayat syair yang kumpulkan bagaimana imam baca sini, bagaimana imam baca di sini. Itu seperti matan Asy-Syatibiyah. Jadi benda ni bukan susah sebenarnya. Bukan senang sebenarnya. Susah. Ilmu qiraat ini bukan ilmu yang mudah. Ilmu yang susah. Orang yang ilmu qiraat ini mudah, dia sebenarnya belum lagi belajar ilmu qiraat. Sebab dia ingat ilmu qiraat ini hanya buka Quran dan baca. Sebenarnya bukan seperti itu. Kena ingatkan semua itulah susah. Jadi ini adalah kita baca daripada Al-Quran bagaimana. Saya cakap untuk diri saya sendiri. Saya masih lagi belajar untuk ilmu qiraat dan saya masih lagi tambahkan ilmu. Belum tamat saya hafal qiraat 10. Baik, saya belajar qiraat 10 secara hafal, saya belum lagi juga. Saya ambil qiraat ini dengan cara talaqi.
saya ambil secara jama', saya baca 10 qiraat, maknanya 20 riwayat melalui mushaf ni. Saya baca satu mushaf je untuk 20 riwayat. Saya baca satu kali semua baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi kira macam apa panggil, uh, riwayat-riwayat ini adakah semua saya kerana ustazah contoh suruh saya buka Quran, contohnya kata ustazah suruh saya baca surah Ali Imran melalui qiraat Ibn Katsir contohnya, mungkin pada kaedah usul saya ingat, tapi pada kaedah farshul huruf, kalimah-kalimah khilaf, mungkin ada benda yang tak ingat semua, benda yang kena macam rujukkan macam tu. Kenapa? Sebab saya ambil riwayat itu bukan dengan syarah hafazan, saya ambil dengan cara bacaan seperti mana yang ustazah sekarang nak buat. Jelas? Jelas. Jadi sebenarnya ilmu qiraat ini yang kita buat sekarang, yang kita nak buat, ustazah nak buat, kita nak tahu bagaimana cara bacaan. Itu yang kita nak. Baik, itu kita nak tahu cara bacaan. Tapi sebenarnya ilmu ini adalah besar sangat, bukan mudah. Macam kaedah-kaedahnya, kenapa dia baca dengan baris itu, baris ini, sebenarnya ada kena belajar. Macam saya dulu belajar dengan guru saya, kadang-kadang dia terangkan untuk saya kenapa imam baca macam tu, kenapa baca macam tu. Tapi sebenarnya ilmu ni adalah ilmu yang mengambil masa banyak, bukan sikit. Mengambil masa banyak. Tapi subhanallah, yang bagi orang semangat nak belajar ilmu ni sebab fadilatnya banyak. Fadilatnya banyak. Apa fadilatnya? Kamu akan baca kadang-kadang satu ayat ulang 2-3 kali sampai nak baca semua wajah. Apa maksud wajah? Maknanya syarah bacaan. Macam mana dulu kita buat syu'bah awal, lepas tu ulang lagi sekali hafs. Jadi kadang-kadang satu ayat ulang 2 kali kan? Betul tak? Cuba bayangkan kalau ustazah baca 20 riwayat satu kali jalan. Jadi kadang-kadang tak ulang sampai 20 kali sebab kadang-kadang ada yang sama baca. Tapi sekurang-kurangnya kadang-kadang ulang 4-5 kali macam tu. Jadi fadilatnya besar lah. Satu muka surat kadang-kadang ambil masa 40 minit nak baca satu muka surat. Jadi cuba bayangkan berapa kali ulang, berapa kali. Memang ada fadilatnya besar. Jadi ustazah sekarang nak belajar ilmu qiraat, saya ucapkan tahniah pada ustazah, ini pilihan yang baik. Sebab benda ni akan bagi kita sentiasa dengan Al-Quran. Satu. Sebab jangan ingat ini riwayat ini, baca buka Quran terus baca. Tak, perlu pada ustazah untuk buka Quran dulu, praktis, lepas tu baca dengan saya. Supaya boleh cepat sikit. Kalau tidak nanti lambat. Tapi boleh kata sekarang yang ustazah nak ambil hanya Ibn Katsir, hanya riwayat Ibn Katsir, mungkin mudah lah. Tapi kalau ustazah nak ambil 3 sekali, iaitu Imam Qalun, Imam Ibn Katsir dan juga Imam Abu Ja'far, dipanggilkan dalam tiga bacaan itu adalah dipanggilkan apa? Ashabus Silah. Ashabus Silah. Apa maksud Ashabus Silah? Yani ahli yang baca dengan mim itu sambung dengan apa? Mim itu jadi baris depan dan sambungkan dengan waw. Yang contohnya, yang baca alaihimu ghairi. Alaihimu bukan sahaja Ibn Katsir. Dia ada Ibn Katsir, ada Qalun, ada Ibn Katsir dan ada Abu Ja'far. 3 orang ni baca seperti itu. Jadi kalau ustazah baca 3 sekali, maknanya baca berapa riwayat? Ibn Katsir tu 2, iaitu Bazi dan Kumbul. Dan baca dengan Abu Ja'far dengan Qalun 1, jadi 5 lah. Abu Ja'far ada berapa? Ada 2 juga. Ada 2. Ibn Jamal, Ibn Wardan dengan Ibn Jamal, ada 2 juga. Imam Abu Ja'far. Jadi ustazah akan baca 5 riwayat satu kali jalan. Mungkin ustazah cuba baca Ibn Katsir 1 juzuk dulu. Kalau ustazah rasa boleh nak bawa 5 sekali, saya bagi Quran yang boleh bawa jalankan 5 sekali. Macam contoh ustazah Nur Afida, dia baca 5 sekali.
Hmm. Ustazah Maryam dibaca 5 sekali. Hmm. Satu kali jalan. Nanti Ustazah cubalah. Kalau rasa boleh nak bawakan 5 sekali, itu baguslah. Ya Allah, saya tak tahu. Ini yang macam, kalau tanya saya, cara belajar qiraat asalnya bagaimana? Asalnya setiap satu qiraat akan ambil sendiri dari awal sampai akhir. Itu asalnya. Tapi orang yang buat secara jamak, maknanya ambil berapa qiraat sekali jalan supaya nak jimatkan masa. Hmm. Faham? Dia nak jimatkan masa, tak nak ambil masa banyak. Cuba bayangkan, ustazah baca 5 kali khatam ataupun baca sekali khatam untuk semua qiraat. Hmm. Sekali lagi cepat. Walaupun kadang-kadang akan ada ulang, berapa ayat akan ulang. Tapi banyak pada ayat sama je. Jelas ustazah? Jelas, jelas, insyaAllah. Ha. Okay. Jadi benda ni Allahu Akbar. insya-Allah nanti akan datang boleh buat biiznillah subhanahu wa taala. Baik, kita berhenti sini insya-Allah maknanya. Baik, Pada mimul baik. jama' kita kata mimul jama' itu dibaca dengan apa, sambung dengan baris depan serta lepasnya ada huruf waw mad Wow. 2 harakat. Bagus, Muhammad. Masya-Allah. Baik, ada soalan? Tadi saya keliru sedikit tentang yang Syekh kata, uh, walaupun di antara imam itu ada dua tiga lagi yang sampaikan, apa ni, sampaikan uh, riwayat tu tersebut, tapi kenapa yang kita ambil daripada Al-Bazi, nama Al-Bazi, Imam Al-Bazi? Sebab ini pilihan kalau tak silap Imam Ibn Mujahid. Ini Oh. pilihan Imam Ibn Mujahid. Ada salah satu orang ulama besar. Imam itu adalah pilih qari ini untuk riwayat ini. Bagaimana syaratnya ataupun caranya untuk pilih qiraat ini, rawi ini untuk jadi ahli untuk qiraat ini ataupun riwayat ini? Adalah ada syarat-syaratnya. Dia tengok mana orang yang bacaannya bagus, mana orangnya yang bagus. Pada orang, ramai orang saksi kata memang dia betul, tak ada salah. Macam tu lah. Ada syarat-syarat Hmm. untuknya. Oh, okey, okey, faham. Macam contohnya, katalah Ustazah Haslinda menajar grup hafazan. Lepas tu Ustazah ada 5 pelajar. Semua ambil pada Ustazah. Tapi kalau saya tanya Ustazah mana pelajar yang paling baik, Ustazah mungkin sebut 2 3 orang. Macam tu. Jadi itu Hmm. pilihannya. Jadi Okey. jadi kemungkinan adalah orang ambil pada orang membaca qiraat itu lagi bagus, lagi baik, macam tu. Jadi itu pilihannya, tak ada masalah. Hmm. Okey, faham, Jelas? faham. Jelas, Macam jelas. contohnya, mungkin ada orang macam contoh ada orang ahli hadis, orang ahli hadis, mungkin ada orang ada isnad tinggi pada hadis, tapi tak syarat dia adalah orang yang paling alim. Kadang-kadang isnad ada seorang mungkin isnadnya jauh, tapi dia lagi alim daripada orang yang ada isnad yang tinggi. Apa sebab? Dia bukan berkaitan dengan mana tinggi, berkaitan mana lagi tahu tentang kaedah, mana lagi tahu tentang hukum, hakam dan sebagainya. Jelas? Hmm. Jelas. Jelas, Ah, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT terima pada ustazah insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah Rabbil amin. Alamin. InsyaAllah nanti saya akan upload video ni dalam YouTube. Nanti ustazah boleh Okey. rujukkan insyaAllah. Okey, terima kasih banyak, Syekh. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.